Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabiy wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali kuliah berkenaan dengan ilmu faraid. Kita menggunakan buku bertajuk Faham Faraid, muka surat 34. Muka surat 34, perenggan yang kedua. Sebab penurunan ayat ini adalah riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat mana? Ayat yang ke-176. Ayat yang ke-176. Secara ringkas je, ayat ini dia ceritakan tentang pembahagian pusaka kepada adik-beradik. Adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan. Kalau ada adik-beradik perempuan saja, kalau ada seorang dapat 1/2. Kalau lebih daripada seorang dapat 2/3, bagi sama rata. Dan sebelum tu mula-mula tu dia kata cerita pasal kalalah. Apa dia kalalah? Iaitu si mati tidak mempunyai bapa dan anak. Tidak mempunyai bapa dan anak ataupun anak lelaki. Kenapa? Kalau si mati ada bapa dan anak lelaki, maka adik-beradik akan terhalang. Lelaki perempuan akan terhalang, tak dapat. Baik. Itu kalau ada adik-beradik perempuan sahaja. Kalau ada adik-beradik lelaki dan perempuan, jadi bahagian mereka yang perempuan tu 1/2 dengan 2/3 tu dibatalkan ataupun terhapus, tak guna. Sebab ada adik-beradik lelaki. Jadi mereka bersama dengan adik-beradik lelaki itu akan mendapat secara asabah ataupun baki daripada harta. Kalau ada waris yang fardu, contohnya ada isteri dapat 1/4 contohnya, baki 3/4 tu diberikan kepada adik-beradik lelaki dan perempuan. Tetapi kadar pembahagian mereka daripada baki itu adalah nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Lizakari mithlu hazil unthayain. Kadar tu dia bukan sama rata, dia bukan sama rata. Adik-beradik yang sama rata ni, ingat, adik-beradik yang seibu saja. Adik-beradik seibu, lelaki dan perempuan, kadar mereka adalah sama rata. Bagi sama rata. Tapi kalau adik-beradik seibu sebapa ataupun sebapa, kadar mereka 2:1. Macam anak lelaki dengan anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan. Okey. Jadi kita tengok sebab turunnya ayat yang ke-176 surah An-Nisa ni, iaitu daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, kata Sayyidina Jabir, ketika aku sedang sakit, Sayyidina Jabir ni tengah sakit, datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan aku. Jabir kata, maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berwasiat memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Jabir dia kata macam tu, dia berwasiat. Dia kata, kalau aku mati Rasulullah, aku nak bagi kepada adik-beradik perempuan aku ni 1/3 daripada harta pusaka, daripada harta pusakaku ni. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik. Okey, baik. Kemudian aku berkata lagi. Kemudian Sayyidina Jabir pun dia fikir balik, macam 1/3 ni macam tak cukup je rasanya kan. Tak cukup je ni.
Kemudian aku berkata lagi, dia berkata pada Rasulullah, aku ingin berikan setengahnya. Wahai Rasulullah, aku cancel yang tadi 1/3 tu. Guna yang ni pula 1/2. Setengah. Kemudian baginda membalas dengan sabdanya, baik, okey, macam itulah kita kan. Okey, baiklah. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Dan tiada lama kemudian baginda masuk semula. Masuk pula. Masuk semula ke rumah Jabir seraya bersabda, ini sabda baginda Rasulullah SAW, aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Aku rasamu tak akan mati dengan penyakitmu ni. InsyaAllah akan baik, akan okey. Tak lama kemudian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat. Ni ketika baginda keluar tu, turunlah ayat 176 ni. Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. 2/3. Iaitu bilangan mereka lebih daripada seorang. Dekat sini dia tak nyatakan ada berapa orang adik-beradik Sayyidina Jabir ni, tapi yang confirm dia bukan seorang. Bukan seorang. Kalau seorang dia dapat 1/2. Ini lebih pada seorang, sebab mereka akan berkongsi 2/3. Okey. Dan begitulah seterusnya. Bermula dia turun ayat ini, maka digunakanlah sehinggalah hari kiamat. Bahagian adalah adik-beradik perempuan. Kalau seorang 1/2, kalau lebih daripada seorang 2/3. Itu kalau tidak ada adik-beradik lelaki. Kalau ada adik-beradik lelaki, maka mereka akan berkongsi bahagian itu tersebut, sama ada mereka mendapat seluruh harta. Boleh jadi contohnya si mati meninggalkan seorang adik-beradik lelaki, seorang adik-beradik perempuan sahaja. Ayah tak ada dah, dia tak kahwin, tak ada anak, yang lain tak ada, tinggal adik-beradik je, 2 orang tu, lelaki perempuan. Jadi bahagian dia, bahagian itu saya baru dapat soalan petang tadi, petang ke pagi tadi. Si mati meninggal, dia ada seorang adik-beradik lelaki, seorang adik-beradik perempuan. Si ibu sebab apa? Lepas tu dia tanya pasal sewa. Dia ada sewa, ada contohlah dia ada hasil daripada sewa tu 3,000, dia dapat 3,000. Dia tanya 3,000 tu jadi pusaka ke tak hasil sewa tu? Jadi kalau ikut pembahagian dia, seorang adik-beradik lelaki, seorang adik-beradik perempuan, maka pembahagian dia adalah lizakari mislu hazil unsayain. Lelaki akan dapat 2 kali ganda, perempuan akan dapat 1. So pecahan dia, lelaki 2, perempuan 1, 2 campur 1, 3. Lelaki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Itu kalau seorang lelaki, seorang perempuan bahagian dia ikut faraid. Maka tak ada ahli waris yang lain yang dapat secara pecahan, macam contoh ada isteri ke dan sebagainya, tak ada. Itu saja. Maka mereka akan dapat seluruh harta, termasuk dengan sewa tersebut. Walaupun sewa tersebut, kenapa ditanya, dia merasakan sewa tu tak jadi pusaka. Dia rasa macam tu. Kenapa dia rasa macam tu? Sebab sewa tu terhasil selepas kematian. Sewa tu terhasil lepas mati. Jadi dia bayangkan bahawa harta pusaka ni adalah milik si mati waktu dia hidup. Bila dah meninggal, tak adalah benda yang terhasil tu jadi pusaka. Tapi sebenarnya dia ada kaedah. Apa kaedah dia? Tiap-tiap harta yang terhasil daripada harta pusaka ketika si mati masih hidup, yang terhasil tu selepas kematian dia, maka harta itu pun menjadi pusaka. Ingat contoh, pokok, dia tanam pokok durian, musang king. Musang king tak buah lagi, kemudian dia meninggal, tahun depan berbuah. Jadi hasil tu jadi pusaka. Jadi pusaka walaupun dia terhasil selepas setahun dia dah meninggal. Kenapa jadi pusaka? Sebab pokok tu siapa punya? Si mati.
Waktu dia hidup siapa tanam? Dia tanam. Mana orang mati tanam pokok kan? Ya, waktu dia hidup dia tanam pokok. Maka hasil tu akan jadi pusaka. Dia ternak lembu. Nak korban ni kan. Ternak lembu. Adalah 20 ekor. 20 ekor. Kemudian dia meninggal. Dan ahli waris pun tak buatlah pusaka kan. Tak buat pusaka, biar dia biak situ. Daripada 20 ekor ternak jadilah 40 ekor. Jadi harta pusaka tu bukan 20 ekor tu je, dah jadi 40 ekor harta pusaka. Dah jadi 40 ekor. Walaupun lagi 20 ekor tu terhasil ataupun dilahirkan selepas kematian. So samalah hasil sewa, ada rumah sewa, ada kedai lot kedai sewa, tanah sewa pun sama juga akan jadi pusaka. Maka daripada 3,000 tu, so bahagian pecahan faraid dia yang wajib tu adalah 2/3 lelaki, perempuan 1/3. Maka lelaki akan dapat 2,000, perempuan akan dapat 1,000. Sampai bila? Selagi mana adalah hasil sewa tu, selagi ada hasil sewa, selagi itulah dia diberikan pada ahli waris lelaki dan perempuan tu. Baik, contoh kalau ada kos kos membaiki kerosakan. Okey, kalau nak membaiki, bayar dulu dengan duit, kemudian tolak dulu kan. Contohnya 3,000, kos baiki tu 1,000 contohnya. 3,000 tolak 1,000, 2,000. Okey, 2,000 tu akan difaraidkan, dua pecahan, dua bahagian untuk lelaki, satu bahagian untuk perempuan. Tu. Baik. Jadi kat situ dia menerima semua harta pusaka si mati. Sebab apa? Si mati tidak ada ahli waris yang lain kecuali adik-beradik sahaja. Dan ada kalanya adik-beradik itu dapat bakilah. Contoh kalau si mati ada isteri dapat 1/4 contohnya. Sebab tak ada anak, maka 3/4 lagi tu akan diberikan kepada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Tapi kalau ada anak lelaki, si mati ada anak lelaki, maka adik-beradik tak dapat pusaka, terhalang. Terhalang. Baik. Okey, habis berkenaan dengan sumber yang pertama, hukum berkenaan dengan pembahagian pusaka, iaitu Al-Quran. 3 ayat yang penting. Dalam surah Nisa ayat yang ke-11, yang kedua ayat yang ke-12 dan yang ketiga ayat yang ke-176. Okay, kita pergi pada sumber yang kedua, iaitu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni dinyatakan beberapa contohlah hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahagian pusaka. Jadi kita tengok insya-Allah satu persatu. Baik, berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum faraid. Yang pertama, Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, berkata, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida, berikanlah bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Dalam kurungan itu kata ahli fardu. Al-faraid dalam hadis ini menunjukkan ahli waris yang terima bahagian secara fardu. Apa dia fardu? Kena ingat balik. Jangan ingat fardu ni seperti mana yang kita faham, iaitu wajib. Okay, kalau belajar ilmu faraid, kalau dengar perkataan fardu, dia adalah bahagian ahli waris yang ditetapkan bahagian mereka. Contoh macam suami 1/2, 1/4, isteri 1/4, 1/8, anak perempuan 1/2, 2/3, cucu perempuan 1/2, 2/3, 1/6 contohnya, ibu bapa 1/6 contoh, datuk 1/6 contohnya. Itu dah fix dah, dia tak berubah. Okey, jadi Nabi kata berikan, bagi dulu. Okey, ataupun berikan. Tapi kalau kat sini sebenarnya kita faham seolah-olah macam bagi dulu kan, tapi sebenarnya dalam pengiraan tu dia ada turutan dia, tapi pembahagian dia adalah secara serentak. Fama baqiya,
kan. Adapun bakinya kalau ada, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya, bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Dibagikan golongan ni, golongan asabah. Apa dia asabah? Iaitu mereka mendapat bahagian yang tidak ditetapkan pada permulaannya lah, tak ditetapkan lagi. Ditetapkan ketika mana? Setelah pengiraan dibuat. Macam tadi kan, lelaki anak lelaki ni adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, dia adalah asabah. Macam mana kita tahu 2/3 dengan 1/3? Setelah kita buat pengiraan. Itu sebab seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau ada 2 orang lelaki, 2 orang perempuan, dia dah berbeza. Dia bukan 2/3, 1/3. Ini pun baru kawan saya dia share satu keputusan pembahagian. Dia kata apa? Si mati ni anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki, anak perempuan pembahagian pun sama juga, 2:1. Macam adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, ibu sebapa ataupun sebapa. Dia nyatakan nilai-nilai harta lah. Lepas tu dia kata nilai tersebut lelaki akan dapat 2/3 dibahagikan sama rata kepada lelaki. Saya tak ingat ada berapa orang, ada 6 orang kalau tak silap, 6 orang. Perempuan ada 4 orang kalau tak silap. Tapi dia kata yang 6 orang ni akan dapat 2/3 dan dibahagikan 6 orang tu sama rata, dan yang perempuan akan dapat 1/3 dan dibahagi sama rata. Itu kurang tepat ataupun tak tepat langsung pembahagian tersebut, sebab dia bukan fix 2/3, 1/3, tak. Itu kalau seorang lelaki, seorang perempuan baru betul 2/3, 1/3. Tapi kalau dah berbilang 3 orang, ada 4 orang, dia dah lain. Kalau 2 orang lelaki contohnya, 2 orang perempuan, maka nisbah lelaki mesti 2 kali ganda daripada perempuan. Yang lelaki ni kita kena darab 2, ataupun nak mudah kita letakkan 2, 4. 2, 4. Perempuan 1, 1. 4, 5, 6. Dia dah jadi yang lelaki 2/6 seorang, 2/6 seorang lagi. Kemudian yang perempuan 1/6, 1/6. Jadi 6/6 habis harta. Yang tadi 2/3, 1/3. Kenapa yang ni berubah jadi 2/6, 1/6? Sebab bilangan dia berubah. Berubah. Dia ada bahagian dia, tetapi perlu dikira dahulu. Macam dalam hadis Nabi kata, berikan bahagian waris yang ditentukan kepada ahlinya, dan baki kepada ahli waris lelaki yang paling dekat nasab. Kita ambil contoh, si mati ada suami, tidak ada anak, dan kemudian dia ada adik-beradik lelaki seorang. Suami akan dapat berapa? Suami akan dapat 1/2. 1/2. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami-suami akan dapat 1/2 jikalau si mati tidak mempunyai anak. Suami dapat 1/2. Adik-beradik ada seorang lelaki. Dia dapat berapa? Ni Nabi kata apa? Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakat. Dia akan mendapat baki daripada bahagian ahli fardu yang telah mengambil. Suami dapat 1/2, baki dia 1/2. Maka diberikan kepada adik-beradik lelaki. Jadi ketika itu adik-beradik lelaki adalah bahagian dia. Berapa bahagian dia? 1/2. Tu sebab dia bukan, kita faham kalau zohir daripada hadis ni seolah-olah suami ambil dulu 1/2 harta dia, duit kat bank tu kalau ada 4 juta, ambil dulu 2 juta, lepas tu lagi 2 juta bagi pada adik-beradik lelaki. Tak, dia bukan macam tu. Dia pengiraan, ini untuk pengiraan, nak kira dulu. Kalau ikut dia punya tertib dia, kalau nak kira, kita kena kira dulu yang pecahan dulu, baru boleh tahu baki. Mana boleh kita tahu baki dulu baru tahu pecahan, susunan dia kena tahu pecahan dulu. Kan ada orang boleh buat sini, tahu baki dulu kemudian tahu pecahan. Ada boleh buat? Tak boleh kan? Kira pecahan dulu, kena tahu dulu pecahan, barulah kita tahu baki. Jadi dah tahu pecahan 1/2, barulah kita tahu baki dia 1/2, dan baki itu diberikan kepada adik-beradik lelaki. Maka ketika itu dah tahulah pecahan dia, iaitu 1/2.
1/2. Baik, itu kalau seorang adik-beradik lelaki. Kalau dua orang, dia tak jadi 1/2 dah. 1/2 tu akan pecah kepada dua orang, akan jadi 1/4. Akan jadi 1/4. Suami 2/4 kita besarkan, dan setiap orang lelaki, adik-beradik lelaki tu yang dua orang tu, seorang akan dapat 1/4. Tengok berubah. Tadi 1/2. Kenapa yang ini jadi 1/4? Sebab dia dua orang. Sebab dua orang jadi 1/4. Jadi bahagian 1/4 itulah yang kita tak tahu daripada harta pusaka. Duit dalam bank dia akan dapat bahagian 1/4. Rumah dia ada dapat bahagian 1/4. Tanah 1/4. Dia nak tahu yang tu. Itu yang wajib. Itu sebabnya dalam faraid, kalau kita cerita mula-mula tu apa makna faraid, iaitu dia adalah satu ilmu yang mempunyai dua perkara. Yang pertama kaedah fiqh, satu. Yang kedua kaedah pengiraan. Daripada kedua-duanya kita dapat tahu berapa bahagian ahli waris. Dia kena ada ilmu. Satu lagi ilmu matematik. Matematik. Okey, boleh. Okay, itu yang pertama. InsyaAllah dalam pengiraan nanti kita akan masuk dalam tajuk pengiraan nanti, insyaAllah. Tapi lambat lagi lah. Lambat lagi sebab dia pengiraan ni dia kena habis dulu yang fiqh dulu, kan? Dah habis fiqh tu baru masuk pengiraan. So dalam buku ni kita pecah pada dua. Yang pertama kita buat fiqh dulu, pemahaman dulu. Lepas kemudian dah faham betul-betul, dah ingat, dah terror dah, baru kita buat pengiraan. Tu sebabnya kalau orang kata ni ngaji faraid, mananya whiteboard apa semua tak ada kan, kosong je ni. Sebab kita tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Harap bersabar, kan? Kalau saya masuk juga pengiraan, habis lah, kan? Sekarang pengurusi kata, ustaz, ni last ustaz. Ni dah last ustaz pening dah kita orang kan. Kan risau pula nanti kan tak ada orang datang kuliah pula. Jadi kita buat mudah-mudah dulu. Kita buat faham dulu. Itu pengalaman saya lah, pengalaman saya, kan? Jadi saya nampak kawan-kawan apa semua tu macam mana, kenapa dia orang susah nak mengaji faraid. Itulah dengar ceramah terus buat pengiraan, kan? Macam ni jadi kan pening terus. Kata tak payahlah belajar ni, susah. Nanti kalau kita ikut step-step dia, insya-Allah nampak mudah. Jangan risau, dia faraid ni ialah memang pengiraan, tapi pengiraan dia guna satu ilmu je, satu bidang ilmu je dalam matematik tu. Ilmu pecahan ataupun fraction tu je. Cuma kena tahulah dalam pecahan tu kan kita akan belajar gandaan sepunya terkecil, faktor sepunya terbesar. Adalah tu kan dalam pecahan tu. Baik. Dia tak ada yang admat pun tak ada. Jangan risau. Trigonometri tak ada. Teorem Pythagoras tak ada. Tak ada. Ingat lagi tak? Saya dulu belajar admat. Saya belajar admat. Saya sebenarnya bidang aliran sains. Aliran sains dulu. Cuma dah lepas SPM tu tukar masuk pondok, ngaji pondok. Dulu cita-cita nak jadi engineer. Sebab saya minat fizik dengan admat lah. Minat fizik dengan admat. Baik. Okey, hadis yang kedua, an Usamah Ibnu Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimu al-kafira wa la yarithul kafirul muslima. Pendek hadis dia dan mudah. Kalau kita tengok hadis-hadis Rasulullah SAW mudah, ringkas dan mudah. Ringkas dan mudah. Tengok daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Apa makna dia? Dalam pembahagian pusaka, antara syarat utama seseorang yang menerima pusaka, dia hendaklah beragama Islam. Beragama Islam. Maksudnya kalau dia ni
bukan Islam ataupun belum Islam, ataupun satu lagi murtad, nauzubillah min zalik. Kalau dia murtad, maka dia tidak akan mendapat pusaka daripada orang Islam. Dia dalam dua keadaan. Yang pertama, macam mana boleh berlaku? Yang pertama, contoh mu'allaf, dia baru masuk Islam, mak ayah belum masuk Islam lagi, kemudian dia meninggal dunia, ada isteri seorang, maka anak tak ada, isteri akan dapat 1/4, baki dia 3/4. Dapat pada siapa? Mak ayah tak boleh, sebab mak ayah belum Islam, walaupun lepas pada tu dia mengucap, kan, mak ayah belajar faraid, kan, uish, yang dapat pusaka Islam, pergi ke pejabat agama, mengucap 2 kalimah syahadah, alhamdulillah Islam, kan, nak minta harta pusaka, nak minta harta pusaka anak, kan, saya dah Islam ustaz, saya dah mengucap ni saya ada sijil, ada kad dia. Tapi kenapa tak dapat juga? Kenapa tak dapat? Sebab ketika anak dia meninggal, dia masih lagi belum Islam. Masih lagi belum Islam, dia tak dapat. Dia dapat kalau dia masuk Islam sebelum anak dia meninggal, barulah dia dapat. Sebab inilah hadis ni, hadis ni. Sama juga orang murtad yang kedua, orang murtad, kan, anak murtad, ikut apa ni, boyfriend dia, Shah Rukh Khan contohnya, kan, minat cerita Hindustan, muka macam Shah Rukh Khan, ikut dia, minta tukar masuk Hindu, ikut Hindu, auzubillah, kan. Kemudian ayah dengar berita tu, selama ni duduk didik anak apa semua, kan, dengar tu sakit jantung, meninggal, bila meninggal, anak tersebut takkan dapat pusaka, sebab ketika ayah meninggal dia dalam keadaan murtad, dia tidak Islam, dia tidak Islam. Sama juga walaupun lepas pada tu dia masuk Islam balik, tapi tak dapat juga, sebab dia ketika ayah meninggal dia dalam keadaan tidak Islam, ataupun murtad, tak dapat. Baik. Kemudian Nabi kata, dan orang kafir tidak mengurus orang Islam. Orang kafir tidak. Yang ni yang kedua ni patut yang cerita tadi. Yang kedua tu yang cerita tadi. Orang kafir tidak mengurus orang Islam. Yang pertama, dia orang Islam tidak mengurus orang kafir, nak menunjukkan keadilan Islam tu. Memanglah orang kafir tak boleh mewarisi harta orang Islam. Pun begitu juga, kami pun tak dapat juga. Kalau contohnya kamu meninggal dunia dan kamu ada anak yang Islam, maka dia pun tak dapat pusaka. Dia tak dapat pusaka. Dia tak dapat pusaka. Tak pusaka. Tapi kalau dia ada wasiat, itu lain cerita lah, kan. Kalau ada wasiat tu lain cerita, kan. Tapi kalau pusaka, memang Islam tak dapat. Jadi adalah yang kau pun tak dapat, aku pun tak dapat. Tapi kalau dalam undang-undang Malaysia ni boleh, ada boleh, boleh. Tapi mungkin dia kategori tu kategori wasiat lah, kategori wasiat. Tapi sebenarnya tak boleh, kalau ikut pusaka yang direct daripada pusaka, tak boleh. Itu hukum. Baik, tu nanti kita akan tengoklah dalam tajuk apa ni, syarat-syarat nanti, insyaAllah secara lebih detail lagi nanti. Okey, seterusnya hadis yang ketiga, an Ibni Buraidah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek, jaddah, nenek, tak kiralah nenek sebelah ibu ataupun nenek sebelah bapa, berapa dia baginda bagi, iaitu 1/6. 1/6 ketika mana apabila si mati tidak mempunyai ibu. Nenek pun boleh dapat, nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu akan dapat bahagian 1/6 jikalau si mati tidak mempunyai ibu. Sebab apa? Kalau ada ibu, nenek terhalang, nenek tak dapat. Nenek tak dapat, ibu je saja akan dapat, sebab ibu akan menghalang dua.
Ibu akan menghalang dua orang nenek. Nenek sebelah bapa pun dia akan halang, nenek sebelah ibu pun dia akan dihalang. Memang kalau kita tengok kan, ibu ni mak dia nenek lah kan, nenek sebelah ibu. Memang secara logik dia memanglah dia akan halang sebab dia masih hidup. Yang ibu ni darah daging dia. Kalau dia masih hidup, ibu dia tak dapat. Tapi dia juga, ibu ni menghalang nenek sebelah bapa. Dia halang mak mertua dia. Walaupun mak mertua tu tak ada kaitan, dia boleh menghalang mak mertua dia. Tapi kalau hubungan dengan si mati, ibu dengan si mati, lepas tu nenek tu, nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa pun dia halang. Jadi nenek sebelah bapa pun dia tak boleh kata, kenapa aku tak dapat? Aku dengan dia ni, dengan menantu aku ni, menantu je. Kenapa aku tak dapat? Dia bukan dari segi hukum menantu dengan mertua, tak. Dia hukum ibu dengan nenek. Sebab kita ahli waris ni kena ingat, apabila sebut nama ahli waris, kaitkan dengan si mati. Ibu si mati, nenek si mati. Jangan kaitkan antara yang hidup. Macam nenek tadi kan, kenapa aku tak dapat? Aku dengan dia menantu mertua. Dia kalau menantu mertua, itu lain cerita. Kalau menantu mertua si mati, itu memang lain. Tapi ini bukan kait dengan dia yang hidup, kaitkan dengan si mati. Yang ni ibu, yang ni adalah nenek si mati. Jangan keliru. Kadang-kadang buat keliru juga ni, orang tanya soalan kan, Ustaz kan, nak tanya faraid sikit. Ayah saya meninggal, ada mak. Ada mak. Ada mak saya. Dan ada adik-beradik saya. Jadi kita kena convert balik tu. Kena convert. Jangan bagi mak. Kalau mak hukum lain. Ayah saya meninggal, ada mak saya. Maknanya si mati ada isteri. Ada isteri. Kadang pening juga kan. Nanti dulu. Ada adik-beradik saya. Maknanya ada anak. Ada anak. Dia lain, hukum dia lain. Kalau mak hukum dia lain, kalau isteri hukum dia lain. Mak si mati hukum dia lain, mak isteri si mati hukum lain. Jadi dalam kes ni bukan mak, dia adalah isteri. Tu kena dipanggil siasatan tu, kena tanya betul-betul. Tu kalau nak tanya saya nanti kan, kaitkan dengan si mati, jangan kaitkan dengan hidup. Pening jadi dia. Jangan. Baik. Okey, baik. Itu kalau tak ada ibu. Okey, contoh kalau kedua-dua nenek ada. Nenek sebelah ibu pun ada, nenek sebelah bapa pun ada. Ibu dah tak ada dah. Maka 1/6 ni bukan 1/6 seorang, dia akan berkongsi. Dia akan berkongsi dua orang nenek tu. Maka seorang nenek akan dapat 1/12 lah, 1/12. Dan yang menarik bahagian nenek ni, dia satu je. Dia tak sama ahli waris yang lain. Dia ada satu je, 1/6 je. Kalau ahli waris yang lain, macam suami, dia ada 1/2, 1/4. Ibu ada 1/3, 1/6. Bapa ada 1/6. Asobah, 1/6 tambah asobah. Dia ada beberapa pecahan. Anak perempuan 1/2, 2/3. Tapi nenek ni satu je, 1/6 je. Okay. Kalau kata nenek ni ada 2/3, itu kelentong lah. Ada dua, ada 1/3, 1/2 tak ada, tu kelentong. Nenek satu je, 1/6. Sebelah ibu pun 1/6, nenek sebelah bapa pun 1/6. Dia ahli waris, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa adalah waris. Yang bukan waris hanya datuk sebelah ibu. Kena ingat, datuk sebelah ibu bukan waris. Bukan waris di sisi faraid, maknanya dia tidak akan mendapat pusaka. Datuk sebelah ibu, datuk sebelah ibu, dia terputus dah tu. Dari segi keturunan darah tu adalah ahli keluarga, tetapi daripada pembahagian pusaka dia bukan ahli waris. Jadi dalam ilmu faraid, dengar baik, kalau saya kata ahli waris dalam ilmu faraid adalah mereka yang berhak mendapat pusaka. Dia jumlah mereka ada 25 orang saja. Ustaz, anak saya keturunan saya ni ada 50 orang kan. Campur semua cucu kan, sepupu sepapak pun 50 orang. Tapi dalam ilmu faraid yang dapat hanya 25 orang saja. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Tajuk ahli waris. Kalau dalam buku tu, buku Faham Faraid tu boleh tengoklah. Apa ni bilangan apa ni? Ahli waris tu, peta pokok keluarga tu. Dia bukan semua. Jadi macam datuk sebelah ibu dia bukan waris.
Dia panggil ahli keluarga saja dalam faraid. Tapi dari segi percakapan biasa kita tu semua ahli waris kan, tak ada masalah. Tapi kalau ada belajar ilmu faraid, ada kena set minda kita tu, ahli waris adalah mereka yang mendapat harta pusaka sahaja. Okey, seterusnya hadis yang keempat. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al mauludu waritha. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Ini dalam alam faraid ni ada satu tajuk khas dinamakan tajuk janin. Tajuk janin ni maksudnya apa? Maksudnya apabila seseorang meninggal dunia, dia ada isteri contohnya, dan isteri itu telah sedang mengandung, maka anak dalam kandungan tu berhak mendapat pusaka. Berhak mendapat pusaka dengan syarat-syarat tertentu. Antara syaratnya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, mempunyai tanda bernyawa, dilahirkan menangis. Lahir-lahir itu menangis, maknanya dia hidup, maka ketika tu dia dapat pusaka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika di dalam kandungan, ketika dia berada dalam kandungan, ayah dia meninggal dunia, maka dia dah cup dah. Dia dah cup dah bahagian dia. Kalau anak lelaki akan dapat baki, kalau anak perempuan seorang akan dapat 1/2, kalau kembar dalam tu akan dapat 2/3. Dia dah cup dah. Dia dah cup dah. Ketika mana dia akan dapat? Tunggu dia lahir. Tunggu dia lahir. Lahir hidup, confirm dapat. Lahir hidup lelaki, dia dapat. Isteri dapat 1/8, dia akan dapat 7/8. Baru lahir dah jadi jutawan, jangan main. Ayah ada harta 8 juta kan, isteri mengandung, lahir-lahir, meninggal ayah tu, kandungan baru sebulan, tunggu lagi 8 bulan kan. Lahir-lahir anak lelaki, isteri 1/8 lah dapat. Baki dia 7 juta kan, dapat pada anak lelaki tu. Kan. Ini bukan jutawan segera ni, jutawan ekspres terus kan. Adik-beradik tak dapat. Adik-beradik ni doa lah kan, anak perempuan. Kalau anak perempuan dia boleh dapat adik-beradik kan. Doa anak perempuan, tengok-tengok lahir-lahir anak lelaki, tak dapat lah kan. Kempunan. Okey. Nanti dia ada tajuk khusus untuk apa ni, bab janin ni. Dia ada syarat-syarat dia lah. Dia ada syarat-syarat dia. Dan juga dia tak semestinya anak. Dia boleh jadi orang lain juga. Kalau dia ahli waris kan, dia boleh jadi anak saudara. Boleh juga anak saudara. Boleh jadi sepupu, boleh juga. Okey. Baik. Seterusnya, hadis yang kelima. Wa an Amrin ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya, kata datuk dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seseorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Pembunuh tidak akan dapat harta pusaka. Secara detail dia, pembunuh yang membunuh ahli waris, ataupun yang membunuh tu dia merupakan ahli waris kepada orang yang dia bunuh. Itu lebih tepat. Contoh ayah ni bilioner, duit berbilion-bilion lah, umur dah dekat 100 dah, orang lain lah dekat 100, tak mati lagi kan. Bila anak pun dah umur 70 lah kan,
kan aku yang pergi dulu kan. Kan kemudian dia buatlah apa ni, buat apa, spekulasi, bukan spekulasi, apa nama dia, konspirasi. Macam ada pengalaman je. Okay, konspirasi bubuh racun ke apa kan, bunuh ayah dia, meninggal ayah dia. Maka ketika ayah dia meninggal disebabkan dia yang buat, maka ketika tu ayah tak dapat ayah tak dapat pula, anak tak dapat pusaka. Tak dapat pusaka. Tapi kalau dia bunuh orang lain, tu lain cerita. Dia bunuh orang lain, dia dapat kan. Dia bunuh kawan dia, ayah dengar berita ayah meninggal, dia dapat pusaka dia dapat pusaka. Tapi urusan dia bunuh tu, itu kena selesai lah kan. Kalau hukum hudud bunuh di bab ni kisah kan, dibalas balik. Maka kalau dia meninggal disebabkan hukum hudud tu, maka yang harta yang dia dapat daripada ayah dia tu, itu akan jadi pusaka lah, akan jadi pusaka. Tapi dia tetap dapat kan. Dia kita tu kata halang sebab dia bunuh orang lain, tak, dia akan dapat. Dia akan dapat. Tapi di hold dululah, sebab dia ada kes membunuh orang, hold dulu. Tapi bahagian dia ada, okey, dijatuhkan hukuman hudud, dia dibunuh balas. Maka bila meninggal, bahagian tersebut akan difaridkan kepada waris dia pula. Waris dia pula. Jadi yang tetapkan pembunuhan ni adalah mahkamah. Mahkamah yang akan tetapkan, bukan kita lah. Bukan kita. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia keras sikit. Dia punya syarat-syarat tu. Pembunuhan tidak sengaja pun dikira sebagai membunuh kan. Kita tengah potong bawang kat dapur kan, ayah kita kat belakang saja nak kejutkan kita kan. Pucut tikam ayah kita meninggal. Pusaka tak dapat. Hati-hati jangan buat lawak benda ni. Dalam mazhab Syafi'i tak dapat pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan tanpa niat, tak dapat. Dia apa-apa bentuk pembunuhan, kalau daripada kita dikira sebagai penghalang daripada pusaka. Sebab apa mazhab Syafi'i buat macam tu? Sebab dia nak mengelakkan berlakunya konspirasi yang mengatakan dia tak sengaja bunuh. Kan? Dia boleh tipu. Dia buat kata tak sengaja bunuh. Tapi nak stop terus, tapi dia keras lah. Walaupun kita buat tanpa sengaja pun tetap tak dapat. Tetap tak dapat. Sama lah macam kita bawa kereta kan. Kita nak reverse kereta, tak perasan ayah kita kat belakang ataupun isteri kita kat belakang, terlanggar, mati isteri kita, tak dapat. Pusaka tak dapat. Tak dapat pusaka. Tu kena hati-hatilah. Balik rumah ni kan jaga-jagalah. Okey. Okey.
Okey, baik, kita berhenti dulu pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Dan kita tengok apa ni, ada dua soalan dekat sini yang saya terima. Yang pertama, wujud ke title pemegang amanah. Semua dah lebih umur 18 tahun, selepas meninggal dah selesai semua hutang dan lain-lain, baki itu perlu difarikkan, adakah perlu ditangguhkan lagi? Okey, itu mengikut undang-undang di Malaysia yang saya fahamlah. Kalau ahli waris yang berumur bawah 18 tahun kena lantik pemegang amanah, dan biasanya amanah raya lah sebagai pemegang amanah, bawah 18 tahun. Maka apabila dah 18 tahun ke atas, sampai umur 18 tahun, maka dia perlu diberikan harta pusaka itulah, kena diberikan kepadanya, sebab dia dah mengikut undang-undang, dia boleh terima. Mana-mana masuk dalam akaun bank dia. Kalau bawah 18 tahun ni, dia ada hak, memang dia ada hak sebab dia ahli waris, cuma bahagian itu tak dia masukkan dalam akaun bank dia. Dia akan disimpan dalam akaun bank pemegang amanah. Jadi tugas pemegang amanah apabila anak tu dah umur 18 tahun, dia kena pindahkanlah daripada akaun tabung ni pemegang amanah kepada waris tu yang berumur 18 tahun. Dan hutang semua dah bayar. Okey, alhamdulillah, bagus. Okey, hutang telah dibayar, dan baki tu mesti difarikkan kepada ahli waris tersebut. Termasuk yang umur 18 tahun. Sebenarnya sebelum dia 18 pun dia dah terima, bahagian dia dah ada dah. Cuma sebab dari segi undang-undang tu tak boleh nak bagi. Tak boleh nak bagi sebab bawah 18 tahun. Adakah perlu ditangguhkan lagi? Tak, mesti diberikan dengan segera. Mesti diberikan dengan segera, tak perlu tangguh. Ya, sebab apa tidak boleh ditangguhkan? Sebab kita takut, yang pertama, mengambil hak orang lain, sebab dia ada hak masing-masing. Dan kita takut juga pemegang amanah tu, kalau pemegang amanah tu jenis individu, bukannya syarikat, kalau dia meninggal, kan, meninggal dunia, duit dalam akaun bank dia, kan, jadi satu masalah lagi. Dan kita takut juga yang umur 18 tahun tu dia meninggal. Apabila dia meninggal, yang mana dia merupakan waris, dia ada hak dia, maka hak dia tu akan difaraidkan kepada ahli waris dia pula. Tapi Ustaz tak kahwin lagi. Walaupun dia tak kahwin, memanglah dia tak ada pasangan, dia tak ada anak, tapi dia ada ibu, dia ada adik-beradik, ataupun ada bapa, contohnya. Okey, mesti disegerakan, jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh, mesti disegerakan. Baik, itu yang saya fahamlah daripada soalan ni, yang saya faham. Kalau nak jawapan yang lebih detail, mungkin kena ni lah, sebab yang saya faham macam tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau barang kemas, barang kemas, okey, yang dibeli menggunakan duit si mati. Okey, maksudnya si mati dah meninggal, dia ada duit, lepas tu duit tu beli barang kemas isteri. Untuk isteri. Okey. Ni saya tak pasti, mungkin dia wasiat ke, kan, kata abang meninggal ni, duit ni belilah barang kemas, contoh, kan, contoh. Adakah dikira harta pusaka si mati dan perlu difaraidkan? Baik, dia tetap, asalnya dia tetap menjadi pusaka, walaupun kita dah convert, kan, duit asalnya suami ada duit, contohnya 10,000 pusaka. Okay, dia convert beli emas, beli rantai emas contohnya, maka rantai pun tetap akan jadi pusaka juga, tapi dia wasiat, Ustaz, contohlah wasiat. Okay, wasiat tersebut, Nabi kata la wasiyata lil warith illa ayyasha warasah atau kama qala, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, melainkan diizinkan oleh ahli waris yang lain. Isteri kan ahli waris, kan, dia ada bahagian dia 1/8 kalau si mati ada anak, kalau tak ada anak 1/4. Maka yang isteri boleh dapat daripada 10,000 tu 1/8 saja, ataupun 1/4. Baki tu
kan, baki tu adalah milik waris yang lain. Maksudnya apa? Kalau dia beli barang kemas, maknanya dia telah membeli dengan hak dia 1/8 dan juga hak orang lain 7/8. Maka walaupun wasiat, sebab ada hak ahli waris yang lain, Nabi kata tidak boleh wasiat pada ahli waris kecuali waris yang lain beri izin. Mana hak orang lain yang 7/8 tu kena izinkan. Kalau mereka benarkan, okey tak apa, kami halalkan yang hak kami ni supaya digunakan yang 10,000 tu yang kami ada hak kami tu. Contohlah ada anak lelaki seorang. Okey, saya halalkan hak saya yang 7/8 ni untuk dibelikan barang kemas mak saya, iaitu isteri sematilah, tak ada masalah. Okey, dengan izin, dengan izin ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris yang tidak memberi keizinan, maka hak yang tidak memberi izin tu kena gantilah, kena bayar, kan? Kena bayar balik. Tu yang saya fahamlah daripada soalan ni. Dia kena selidik sebab dia ni banyak, dia umum soalan ni. Tu dia macam kita kena buat apa ni, kemungkinan ni wasiat. Kalau tak wasiat, kalau pun tak wasiat pun sama jugalah. Isteri tu pandai je ambil duit beli barang kemas, pun sama juga, ada hak waris kat situ. Dia kena minta izin, minta ahli waris halalkan. Kalau dia tak halalkan, maknanya kena bayar lah. Kena bayar bahagian dia. Ustaz tak ada duit nak bayar, kena jual lah barang kemas tu, kena jual lah untuk bayar, kan? Bukan tak ada duit, ada duit, cuma kena jual. Dia kena jual. Kadang-kadang orang kata saya tak ada duit Ustaz, nak ganti macam mana? Tu barang gelang emas, rantai emas, semua tu bukan duit tu. Duit lah tu, kan? Kena jual, kan? Dia bukan duit ni duit macam duit dalam bank tu, tak. Semua harta tu kalau boleh convert pada duit, dia adalah harta, adalah duit juga. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey, ada soalan satu lagi. Soalan live. Tak ada? Ada? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, jadi setakat itulah pada malam ni. Okay, apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya ampun maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat andai kami, guru-guru kami, murid-murid kami, dan seluruh umat Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.